Ustaz Muhammad Hanafiah, tetapi kali ini kita terus menghubungi dan bersama dengan beliau di atas talian telefon. Ya. Di mana Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat tahun baru Ustaz. Apa khabar? Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Saya sihat wa'al-sihat. Alhamdulillah. Hidup lagi. Okey Ustaz, kita nak tanya Ustaz, apakah azam tahun baru Ustaz dan juga kalau dilihat tentang sambutan dan juga penghayatan Ma'al Hijrah tahun ini Ustaz? Ya. Okey. Saya ada pantun lah. Wow. Pantun dia, hidup tak lama. Agama mestilah dijaga. Dunia akhirat akan berjaya. Salam Hijrah 1443. Terima kasih. Kami tak mampu nak balas Ustaz. Okey. Ustaz. Bila kita sebut hijrah, dia ada hijrah yang pertama, hijrah tirah. Hijrah yang kedua adalah hijrah daripada jahat kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Hijrah yang ketiga adalah hijrah yang kita panggil hijrah daripada baik kepada jahat. Ramai orang dulu dia baik, tiba-tiba dia jadi jahat. Ramai orang baik, tapi lama-lama dia tinggalkan kebaikan dia jadi jahat. So, sebab tu Nabi ajar satu doa, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan hati atas agama ini. Dan yang ketiga tuan-tuan dan perempuan, yang keempat adalah hijrah daripada hidup kepada mati. Dan mati bukan berakhirnya sebuah kehidupan, tetapi bermula kehidupan yang lebih lama dan lebih panjang selepas kematian. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Okey, Ustaz, kita juga bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Aiza Syafina Shahak yang telah pun bersama kita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dapat dengan suara Puan. Tadi kita dah nampak wajahnya. Ya. Okey. Tapi Puan, seperti mana kita tahu, kita berbicara mengenai hijrah sebuah kehidupan baharu. Sebelum kita berbual lebih panjang, mungkin Puan sendiri boleh berkongsikan dengan kita kisah yang Puan lalui sebelum ini. Terima kasih pengacara majlis. Terima kasih juga Ustaz dan juga penonton-penonton wanita hari ini TV3. Alhamdulillah hari ini merupakan tahun baru hijrah. Ma'al Hijrah yang kita sambut penuh dengan kesederhanaan. Jadi Alhamdulillah setelah melalui dan mendepani cabaran sebagai bekas pesakit COVID dan juga saya sebagai balu COVID kepada Allahyarham Inspektor Muhammad Fairuz, dah setahun 5 bulan pemergian arwah suami, saya Alhamdulillah semakin kuat, semakin reda, semakin faham erti kehidupan. Dan yang pastinya semua orang pasti merasai kematian yang takkan cepat dan takkan lambat. Yang saya dapat merasakan yang saya sendiri sebenarnya diberikan peluang kedua oleh Allah untuk saya bertaubat, untuk saya muhasabah diri, kembali ke pangkal jalan, kembali ke orang kata macam back to basic. Mengenal diri kita sendiri. Okey, tapi Puan, pengalaman yang berbeza-beza dilalui oleh mereka yang menjadi orang kata mangsa kepada COVID-19 ini. Mungkin kalau kita boleh, tidak salahnya kiranya kalau Puan boleh berkongsikan, mengimbas kembali detik-detik awal sewaktu pemergian Allahyarham tempoh hari. Apakah perasaan, di mana mencari kekuatan? Kerana bukan mudah sebenarnya. Benar, memang sebenar-benarnya ibarat jatuh di tipe tangga sebab ketika pandemik COVID melanda Malaysia pada gelombang peringkat pertama iaitu PKP pertama pada 18 hari bulan 3 2020, semua orang tak tahu macam mana PKP, macam mana Malaysia COVID tu masuk kat Malaysia kan. Jadi saya juga seperti rakan-rakan semua tak tahu macam mana nak berhadapan dengan ujian ni dan mengimbas kembali detik kesedihan dan yang saya lalui ketika tu memang sangat-sangat pilu lah. Saya rasa macam apa yang Syuib rasa kehilangan isteri, saya juga kehilangan suami yang begitu meruntun jiwa lah. Tak tahu nak pergi mana. Macam ibarat hati tu berkecai rasa dan ibarat saya tak dapat nak menemani suami dekat ward ICU. Betul. Dan tak dapat nak mengiringi jenazahnya, tak dapat nak pergi dan saya sendiri di kuarantin. Dan selepas Allahyarham suami meninggal 4 hari, saya dimasukkan ke HKL.
sebagai pesakit COVID, dan ayah saya juga di kuarantin sebagai pesakit COVID. Ketika tu memang ibarat macam berkecai lah hati, rasa macam ya Allah, apalah dosa-dosa yang aku telah buat dekat muka bumi ni sehingga dihukum macam ni. Saya rasa itu sebagai hukuman. Tapi bila saya pandang hikmahnya, sebenarnya banyak hikmah Allah nak bagi. Allah suruh kita sabar, Allah suruh kita redha. Baik, bila kita bercakap mengenai hikmah ini kan pastinya sangat-sangat meluas. Mungkin Ustaz boleh rangkumkan juga sedikit apa yang dikongsikan daripada Puan Haiza tadi. Hikmah dalam kesusahan, dalam ujian, yang mana kita mencari ujian, di sebalik ujian itu ada semangat baru. Bagaimana Ustaz? Dia begini. Yang pertama, bila Islam mengajar berdasarkan Quran, apabila kamu ditimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kamu ditimpa musibah, sebutlah. Apabila kamu ditimpa ujian berbentuk musibah, sebutlah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada engkau kami datang dan kepada engkau kami akan dikembalikan. Kita ni akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita ditimpa musibah, balik pada Allah. Kalau kita dengar kematian, kemalangan, kesakitan, ujian kematian suami, maka baliklah pada Allah. Allah ada, Allah dengar doa kita. Mungkin kita rasa kita bahagia bersama dia. Tetapi Allah telah menetapkan dia seorang yang baik, Allah ambil. Dan mungkin kita tidak bertukar menjadi isteri yang neraka. Mungkin kalau kita lama, mungkin kita akan jadi orang yang tidak bahagia. Tetapi Allah tahu. Allah akan temukan kita dengan dia di syurga nanti. InsyaAllah. Pujuklah hati kita. Ingatlah, Allah sentiasa ada. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Tetapi Ustaz, kadang-kadang kan bila kita berhadapan dengan berbagai situasi yang berbeza-beza, ada kalanya juga sebagai manusia kita mempertikaikan, kita mempersoalkan mengapa ujian orang itu begitu, mengapa ujian kita begini, mengapa ujian orang lain lebih mudah daripada saya. Mungkin Ustaz boleh perjelaskan perkara ini. Quran menjawab cara mudah. Jangan kamu sangka kamu beriman selagi kamu tidak diuji. Ujian manusia berbeza-beza. Bergantung tahap keimanannya. Allah tahu kalau kematian suami, kematian anak, kematian isteri, itu ujian yang kita boleh lalui. Itu tak mengapa kalau kita menangis beberapa hari, kita lepaskan kesedihan itu, tidak mengapa sehingga tidak meratap. Dan kemudiannya tuan-tuan, kita balik pada Allah. Kerana Allah lah sumber kekuatan kita. Boleh tengok juga sumber kekuatan kita daripada siapa? Daripada anak-anak. Tengok wajah anak-anak. Aku kena teruskan. Dan ingat pesanan-pesanan istimewa yang pernah si suami ataupun isteri tinggalkan pada kita. Kumpul kekuatan. Ambil beberapa hari. Jangan terus meratap. Kerana meratap, mengeluh nasib, itu adalah punca kemarahan Allah. Jangan meratap dah. Jangan lama sangat. Paling lama seminggu. Wallahu a'lam. Baik, apa yang dikongsikan Ustaz ini pastinya satu, orang kata memberi semangat juga kepada Puan Haiza. Puan Haiza, maaf kalau saya bertanya, ketika pemergian suami Puan Haiza dikatakan pada saat itu adalah mangsa COVID-19 yang ke-24. Kalau kita tengok angka sekarang ini dah beratus-ratus. Pada masa itu juga, kita kurang kesedaran cara pengurusan dan juga kadang-kadang semangat kita mungkin akan jatuh disebabkan kepayahan ataupun ujian kita sewaktu itu. Bagaimana sebenarnya waktu itu dengan memperjelas kepada anak-anak, dengan keluarga dan juga untuk bangkit diri sendiri juga kena orang kata dikuatkan. Betul. Sebenarnya bukan mudahlah untuk nak bangkit semula dalam hidup ni. Bila tengok angka kematian setakat hari ini sehingga pada tarikh ini hampir 11,000 mangsa kematian COVID. Dan saya sebagai balu COVID kematian ke-24, saya juga merasa macam mana. Mula-mula saya tanya dekat ustaz yang menguruskan tayamum arwah suami, bagaimana jenazah arwah suami saya diuruskan. Masa tu rasa pilu jugalah hati, tapi saya pujuk hati, ya Allah, Allah angkat aib suami saya supaya tak ramai orang datang tengok, dan juga sebenarnya Allah nak bagi darjat yang lebih baik mungkin. Dan cara pengubumiannya sangat special, sangat istimewa. Saya jelaskan pada keluarga, dan bukan mudahlah untuk kita nak terima kan. Tapi bila dengar ustaz kata sebagai seorang yang
mendepani dengan ujian wabak ini sebagai syahid akhirat. Jadi saya pun pujuk hati dan kuatkan semangat nak teruskan kehidupan supaya Allah bagi saya nyawa kedua, saya pulih daripada sakit COVID ni dan saya nak bantu masyarakat dalam tapi ketika ujian tu melanda memang sangat-sangat getir lah. Tanya kat dalam hati, tanya, ya Allah, Allah ampunkan tak dosa-dosa saya, adakah saya sudah menjadi isteri yang terbaik ketika hayat arwah suami. So memang Ustaz katalah menangis, sedih. Masa tu memang ada rasa pilu kenapa arwah suami saya tak disempurnakan macam jenazah lain kan. Tapi alhamdulillah saya pun pujuk hati. Ketika tu memang kita pun tak tahu macam mana. Sebab saya pun tak dapat pergi. Tak dapat pergi hospital. Jadi saya peluk Al-Quran lah dekat rumah. Okey, saya ingin bercelah. Sebenarnya bila kita dengar cerita puan ini kan, sebenarnya kehilangan suami. Suami ni merupakan tempat bergantung sebenarnya. Sangat besar peranannya. Itu satu. Kemudian yang keduanya, puan melalui satu perjalanan yang orang kata mengejutkan. Tidak disangka-sangka COVID-19 ni. Tidak pernah terfikir di dalam pemikiran kita untuk tidak dapat menguruskan jenazah, melihat jenazah terpisah dengan cara yang sebegitu setelah hidup bersama sekian lama. Apakah momen ataupun keadaan detik yang sebenarnya puan paling tak boleh lupa, paling susah untuk bangkit bila terkenang-kenangkan perkara tu? Bila saya ingat panggilan terakhir Allahyarham suami kepada saya dan doktor mengatakan doktor dah ajarkan mengucap 2 kalimah syahadah, arwah suami saya dalam keadaan yang tenat, dan saya kata kalau suami saya diberi pilihan untuk hidup, adakah dia boleh sihat seperti biasa? Sebab doktor kata ini penyakit yang baru, virus ni baru menyerang Malaysia. Kita tak tahu macam mana kondisi kalau hidup ataupun pulih seperti biasa. Jadi masa tu memang meruntun jiwa saya lah, tak tahu sama ada hidup dan mati kan. Saya baca Yasin setiap kali solat, baca Yasin, baca tak berhenti baca untuk dia. Dan saya minta tolong hospital buat video call tu. Itulah momen yang terakhir yang istimewa lah bila dia pesan kat saya jaga diri baik-baik. Balik rumah mak dengan ayah saya. Dia kata dia mungkin tak dapat hidup lama, dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Masa tu memang panggilan terakhir tu saya rasa mungkin ada peluang kedua untuk saya jumpa dia lagi. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya tatapan terakhir sehingga dikebumikan dan saya tak dapat langsung lah nak tengok wajah terakhir dia. Masya Allah. Baik. Banyak lagi sebenarnya kita nak tanyakan kepada Puan Haiza dan juga Ustaz dan juga Puan Firdaus. Tapi sebelum itu kami ada sesuatu yang nak kongsikan dengan anda penonton WHI. Kita saksikan. Ditidurkan dan bertarung nyawa selama 15 hari telah menjadi satu peristiwa hitam buat bekas pesakit COVID-19 tahap 5 ini. Farhana Amira Abdul Razi, ibu kepada 2 orang cahaya mata, baginya dia diibaratkan seperti mati hidup semula apabila diberi peluang untuk kembali sihat seperti sedia kala setelah disahkan positif pada Ramadan lalu. Percaya dengan ketentuan ilahi, dia kini berusaha sebaik mungkin untuk kembali sihat demi memulakan kehidupan baru selepas kejadian tersebut. Apa yang terjadi kat saya, pengalaman yang ada kat hospital masa saya koma tu pun cukup sakit. Bila saya sedar, berselirat semua wire sampaikan tangan saya bengkak. Once dah kena, it changed our life 360 guys. 100% berubah. Tidak akan sama badan kita. Kita takkan rasa diri kita sama macam sebelum ni. Takkan. Biarpun sukar pada mulanya untuk melawan, namun anak-anak dan keluarganya menjadi sumber utama kekuatan Farhana untuk bangkit dari tidurnya. Kalau dulu saya boleh bergerak, saya boleh aktif satu hari tanpa rasa mengah. But sekarang tak. Sekarang apa aktiviti yang saya nak buat semua terhad. Even nak makan pun kadang-kadang mengah. Stamina kita tak macam dulu. Dan apa yang boleh menguatkan saya adalah semangat pada anak-anak, semangat pada mak ayah saya, semangat daripada kawan-kawan, daripada orang sekeliling saya yang berada di sisi saya semua. Buat masa sekarang ni memang saya just berdoa, harap-harap saya tak nak dijangkiti sekali lagi. Percaya dengan hikmah di sebalik setiap yang berlaku,
Dia mengambil peluang ini untuk terus kekal positif, menganggap ia adalah dugaan baginya untuk lebih berhati-hati. Apa yang saya ada sekarang adalah anak-anak. Saya nak anak-anak, saya nak tengok diorang membesar depan mata saya. Saya terfikir masa yang saya koma dan saya terjaga, saya fikir, kalau aku tak ada, what will happen to me? What will happen to my kids? Anak-anak ni lah yang jadi tulang belakang saya, yang buat saya kuat dan boleh berdiri sampai sekarang. Dan saya bekerja untuk anak-anak, saya hidup untuk anak-anak. Jadi yang menguatkan saya sampai sekarang adalah anak-anak, itu je. Baginya untuk bangkit mendepani kehidupan baharu selepas peristiwa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, itu jelas ternyata tidak mematahkan semangatnya sebagai seorang ibu tunggal untuk terus berusaha dalam meneruskan kehidupan seharian.